Assalamualaikum dan hai, kami daripada Grup 4 ingin membentangkan tugasan 2 di mana tugasan kami bertumpu di Pelabuhan LKIM Cendering dan Pelabuhan Pulau Kambing dan Pasar Payang. Assalamualaikum dan hai semua, nama saya Ifah Syafia binti Suhaimi dan pembaca saya di 57513. Jenis kapal dan peralatan perikanan yang digunakan. Jenis kapal, kapal fiber, kapal kecil, kapal pukat tunda dan kapal pukat jerut. Jenis peralatan perikanan yang digunakan, alatan mengair seperti joran dan umpan, pukat hanyut, pukat kayu, pukat tunda dan pukat jerut, bubu dan unjang. Seterusnya untuk kos pembuatan dan kos minyak. Kos pembuatan untuk pukat jerut, kos dia dalam RM1,000 iaitu dalam 50 gram. Harga bagi pukat berbeza mengikut kualiti dan saiz mata pukat. Pukat baru lebih mahal berbanding dalam pukat yang telah dipakai dan dijual semula. Itu second hand. Untuk bubu, harga anggaran dia dalam RM50 hingga ke RM150 untuk sebuah bubu. Harga bubu berbeza mengikut saiz dan kualiti bahan yang digunakan. Bagi kos minyak, untuk bot fiber berbentuk bot kecil, minyak yang digunakan adalah minyak petrol. 20 liter minyak petrol kebiasaannya digunakan untuk 2 hari. Kos minyak yang digunakan adalah berbeza dari segi saiz dan jenis kapal yang menjalankan aktiviti perikanan. Sekiranya bot perikanan tersebut besar, minyak yang digunakan juga akan lebih banyak berbanding bot kecil seperti bot fiber dan bot kayu. Selain itu, kuantiti dan kos minyak yang digunakan turut bergantung pada jarak perjalanan sesuatu bot itu. Sekiranya jarak yang diambil untuk menjalankan aktiviti perikanan itu adalah jauh, maka kuantiti dan kos minyak yang digunakan juga turut meningkat. Seterusnya bagi pembahagian upah kebiasaannya diurus oleh ketua yang dipanggil PK ataupun tekong, dan setiap hari bagi operasi penangkapan ikan yang dijalankan, upah akan diberikan kepada anak buah atau awak-awak secara sama banyak. Kemudian baki daripada jumlah hasil tangkapan itu akan disimpan oleh tekong bagi menampung kos-kos lain seperti kos minyak, kos air batu dan kos membaiki alatan penangkapan ikan atau kos membaiki kerosakan pada bot. Kemudian baki bersih atau untung bersih daripada hasil pendapatan sesuatu tangkapan itu akan dibahagi pada hujung bulan dan diberi secara berbeza mengikut posisi ataupun jawatan seseorang itu. Misalnya, terdapat posisi sebagai tekong, pembawa bot dan penarik pukat yang mana nilai hasil yang diperolehi adalah berbeza-beza. Seterusnya bagi pembahagian upah atau hasil bagi bot kecil seperti bot fiber, hasil tangkapannya akan dibahagikan secara sama rata di antara nelayan di dalam bot tersebut, yang mana kebiasaannya ia terdiri daripada 2 hingga 3 orang nelayan. Namun sebelum pembahagian hasil tangkapan dilakukan, kos seperti kos minyak dan kos air batu akan diketepikan terlebih dahulu. Seterusnya bagi bahagian musim pendaratan mengikut spesies, yang pertama adalah spesies udang. Musim pendaratan adalah pada Januari. Kemudian adalah spesies sotong. Musim pendaratan adalah pada April hingga Julai. Kemudian ikan pari, musim pendaratan daripada April hingga Disember. Ikan ebek daripada Januari hingga Mac. Seterusnya ikan kerapu daripada November sehingga Disember. Ikan tenggiri daripada Oktober hingga November. Kemudian ikan kerisi iaitu musim pendaratan pada bulan Julai. Ikan tongkol musim pendaratan bermula daripada Februari hingga Mac, dan ikan kembung dan seterusnya ikan kembung pada bulan Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Indra bin Tahman Azrul, merujuk di 577. Seterusnya adalah kaedah pengandalian hasil tangkapan. Terdapat 6 cara atau kaedah mengenali hasil tangkapan. Nama adalah pengendalian selepas membuat tangkapan, mengumpulkan hasil tangkapan daripada bot, cara penyusunan, cara penyimpanan, cara penyulang dan pengasingan spesies. Pertama adalah pengendalian selepas memperoleh tangkapan. Ikan yang telah ditangkap akan disimpan di dalam tangki penyimpanan bagi kapal yang mempunyai tangki. Manakala bagi bot yang tidak mempunyai tangki simpanan, ikan diletakkan di dalam kotak air yang berada di atas bot. Kedua ialah mengumpulkan hasil tangkapan daripada bot. Lepas nelayan pulang daripada laut, para nelayan akan meletakkan botnya berhampiran dengan jeti untuk memudahkan proses pengeluaran ikan daripada bot. Seterusnya, ia akan dimasukkan ke dalam peti gabus dan dikendalikan oleh pekerja di jeti. Berdasarkan gambar, semua ikan akan diletakkan di atas trail untuk proses grading dan pengasingan spesies ikan. Adalah cara penyusunan. Ikan yang sudah melalui proses grading dan pengasingan spesies akan diletakkan ke dalam bekas yang lain
untuk ditimbang bagi mendapatkan jumlah hasil tangkapan. Gambar menunjukkan cara bekas yang mengandungi ikan yang disusun. Cara penyimpanan. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam tong gabus yang dilapisi plastik untuk menjaga kebersihan ikan tersebut. Dan itu ikan tersebut akan dicampur dengan ais agar kesegaran ikan dapat dijaga. Seterusnya, tong gabus itu ditutup bagi mengelakkan lalat atau binatang lain hingga pada ikan dan menyebabkan ikan rosak. Cara penjualan. Hasil tangkapan yang mempunyai harga pasaran akan dijual secara runcit kepada pelanggan yang datang secara terus di pelabuhan atau secara borong kepada peniaga di pasar. Urusan penjualan dikendalikan oleh beberapa pemilik ataupun token yang berada di pelabuhan. Sekarang pengasingan spesies. Sotong dan ikan tidak akan dicampur dalam tempat yang sama kerana dawat sotong boleh menyebabkan ikan cepat lembek dan rosak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farain binti Muhammad Noor. Nombor matrik D575598. Untuk kelemahan sistem yang digunakan, terdapat tiga, iaitu penyimpanan, pengendalian dan keselamatan. Yang pertama, untuk penyimpanan, kelemahannya ialah peralatan perikanan seperti pukat jerut, pukat hanyut dan pelampung yang terbiar terkumpul di suatu tempat tanpa pengawasan. Yang kedua, terdapat ikan yang terbiar di atas tong dan kelihatan sudah terbiar beberapa hari kerana keadaan ikan yang tidak segar. Ikan ini sepatutnya tidak diletakkan seperti tersebut. Untuk penyimpanan, kelemahannya ialah ikan yang telah ditangkap pada 4 hari yang lepas dan ikan yang ingin dijual yang baru ditangkap disimpan di dalam kotak ais yang sama. Untuk yang kedua pula, unjang yang telah rosak dan telah digunakan dibiarkan begitu sahaja di pelabuhan tanpa sebarang pengawasan dan pengendalian yang rapi. Dan yang terakhir ialah pengendalian untuk tangkapan hasil sampingan, ikan sampingan. Tangkapan ikan sampingan dibiarkan di atas lantai pelabuhan tanpa pengurusan atau pengendalian yang baik. Baiklah, saya akan sambung untuk aspek keselamatan. Dari aspek keselamatan ni, kami hanya dapat memeriksa daripada jarak jauh dan dapat juga kami periksa dari jarak dekat. Secara luarannya, bot-bot tersebut ada bot yang tiada peti kecemasan. Peti kecemasan ini penting lagi-lagi bila ada lagi orang dalam kecederaan. Seterusnya ada juga bot yang tiada pelampung. Pelampung ni penting bagi tujuan penyelamatan sekiranya ada yang terjatuh daripada bot. Seterusnya yang paling kritikal adalah ada bot yang tak ada jaket keselamatan. Seterusnya untuk cadangan penambahbaikan daripada aspek penyimpanan, boleh sediakan penyimpanan ni pastikan dia lebih tersusun, berlainan bagi setiap jenis peralatan dan diklasifikasikan setiap pemilik. Penyimpanan ikan lebih sistematik di mana ikan yang lebih besar disimpan di dalam kotak yang berasingan dengan ikan yang bersaiz kecil. Ikan untuk tujuan pembelian oleh pelanggan tidak sepatutnya disimpan dalam tempoh yang lama dan sebaliknya dijual sejurus diasingkan. Seterusnya bagi aspek pengendalian, ikan sampingan dikumpulkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk meletakkannya di dalam tong berserta ais untuk dijual kepada industri pembuatan makanan seperti Kopoleko atau dijual kepada pemancing untuk dijadikan sebagai umpan. Seterusnya untuk aspek keselamatan, kenalah ada jaket keselamatan, pelampung di dalam bot sebagai tujuan nak menjamin keselamatan para nelayan. Seterusnya, pastikan setiap bot mempunyai peti kecemasan bagi merawat sekiranya berlaku sebarang kecederaan ringan. Seterusnya, kami dalam kenal pasti lokasi penjualan ikan. Kotak ikan adalah ikan yang telah ditangkap dan disimpan pada jangka masa yang lama dan dijual apabila sumber ikan itu kekurangan. Hal ini berlaku untuk memastikan sumber ikan kita sentiasa berterusan. Ikan kotak ni merupakan produk ikan sejuk beku yang ditangkap oleh nelayan tempatan atau diimport dari luar negara. Ikan kotak diletakkan di dalam kotak dan disejukkan di dalam freezer sehingga ianya dijual kepada pembeli. Selain itu, ikan kotak akan dijual atau digunakan ketika musim terkujuh ataupun ketika berlaku kenaikan mendadak harga ikan di pasaran tempatan yang dijual di pasar. Lokasi penjualan ikan kotak yang paling banyak adalah di Jeti Dungun. Menurut kata nelayan, di Cendering.
Di JT Dungun terdapat peti penyimpanan ikan yang bersuhu rendah di pelabuhan tersebut. Selain itu juga kami juga pergi ke tempat penjualan ikan di Pasar Payang dan pelabuhan dan pendaratan ikan Pulau Kambing. Kebanyakan ikan di situ ialah ikan kotak. Hal ini demikian kerana kebanyakan pembeli akan tetap mencari dan membeli ikan walaupun ikan kotak. Kerana ikan kotak juga adalah ikan yang segar. Walaupun sudah lama ditangkap, disejukkan pada suhu yang rendah, bagi mengekalkan kesegarannya. Setibanya kita di sana, peniaga sedang mengeluarkan ikan daripada kotak. Antara ikan kotak yang dijual ialah ikan cecaru dan ikan ayar. Baiklah, untuk bahagian kebersihan kawasan jualan, untuk pengenalan ikan jualan di kawasan LKIM Pulau Kambing, ada ikan tu dia jual di atas dulang. DIC kami ikut saiz dan spesies, dan juga didapati tiada es yang diletakkan pada ikan jualan. Pengendalian bagi untuk hasil tangkapan simpanan. Hasil tangkapan simpanan diletakkan dalam bekas polistiren bertutup dan diletakkan bersama ais. Mana punya mouse ni? Seterusnya pengendalian tangkapan sampingan. Kami dapati ada tangkapan sampingan tu tidak terurus dengan baik, dan ada juga tangkapan sampingan tu dia terbiar kat lantai dan tidak dikumpulkan setempat atau diletakkan dengan ais. Ada juga sisa ikan didapati terkumpul berdekatan dengan longkang saliran air, dan juga ada juga hasil tangkapan yang terbiar dan diletakkan di tepi longkang saliran air dan ia tidak diletakkan ais, dan juga bekasnya tidak, dan hasil tangkapan tersebut tidak diletakkan dalam bekas yang tertutup. Seterusnya, untuk kenal pasti lokasi penjualan ikan, terdapat beberapa kebaikan dan keburukan yang kami dapat lihat dan kaji di situ. Antara ialah mereka meletakkan ikan jualan di atas dulang berbeza mengikut spesies dan saiz. Dalam kebaikan tu, boleh nampak yang bahawa ia boleh dijual, ikan semua boleh dijual mengikut harga yang berlainan, dan ia memudahkan pembeli untuk memilih ikan yang ingin dibeli. Aspek kedua ialah meletakkan ais pada hasil tangkapan. Kebaikan yang kami dapat cari di situ ialah ia mampu mengekalkan kesegaran hasil tangkapan supaya tidak bau dan cepat rosak. Untuk keburukan, kita dapat mengkaji beberapa aspek dan keburukan kepadanya. Yang pertama ialah tiada ais diletakkan pada ikan jualan. Ini mampu menyebabkan ikan mudah berbau dan rosak untuk dijual kepada pembeli. Aspek kedua ialah hasil tangkapan diletakkan berdekatan di longkang saliran air. Ia menunjukkan imej buruk penjual ikan kepada para pembeli, dan hasil tangkapan berisiko tercemar kerana terdedah kepada lalat, lipas dan tikus. Ketiga, hasil tangkapan diletakkan dalam bekas tidak bertutup. Ini akan menyebabkan ia terdedah kepada haiwan perosak seperti lalat, dan hasil tangkapan ini juga berisiko untuk lebih cepat rosak kerana ia terdedah. Dan keempat, sisa ikan yang terbiar tanpa pengurusan rapi. Ia mampu mendatangkan bau yang tidak menyenangkan dan memberi imej buruk terhadap penjual dan pusat jualan. Untuk penambahbaikan bagi kawasan jualan, terdapat 3 aspek. Yang pertama, sumber pengaliran air. Cadangan penambahbaikan pembinaan sistem peparitan atau pengaliran air yang lebih sistematik. Kedua, sumber air bersih. Cadangan penambahbaikan ialah pembinaan tangki air bersih untuk kegunaan pembersihan, penjualan dan pengendalian ikan. Dan ketiga, penyimpanan ikan jualan. Cadangan penambahbaikan yang kami cadang adalah untuk ikan yang hendak dijual setelah lama perlulah sentiasa ditukar dan ditambah ais bagi memastikan kesegaran ikan kekal lebih lama. Seterusnya saya akan sambung semula untuk bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, perikanan merupakan pekerjaan yang terbesar dan terpenting dalam bahagian ekonomi di Malaysia. Pelbagai jenis peralatan untuk menangkap ikan yang digunakan. Hasil tangkapan nelayan selalunya tidak menentu. Kadang-kadang hasil tangkapan mereka banyak
dan ada masa juga hasil tangkapan mereka pun tidak memuaskan. Upah bayaran mereka selalunya tidak tetap. Ia bergantung juga kepada hasil tangkapan mereka. Sebelum mengagihkan upah, mereka perlu mengira kos seperti kos minyak, kos pembaikan alatan dan lain-lain sebelum mereka nak bagikan upah pada pekerja-pekerja mereka. Terdapat beberapa aspek dalam pengendalian hasil tangkapan ikan yang diinginkan, bermula dari ikan-ikan didaratkan hingga ia dijual. Kekurangan dari aspek penyimpanan, pengendalian dan keselamatan perlu dititik beratkan bagi kedua-dua kawasan kajian. Banyak juga perkara yang perlu ditambah baik bagi kawasan jualan seperti kebersihan dan kualiti ikan terjamin. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.